Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. So, untuk video hari ni aku nak share dengan korang tentang latar belakang dan sedikit kisah tentang pahlawan yang namanya cukup terkenal, iaitu Mat Kilau. So, tanpa melengahkan masa, let's move to the video. Mat Kilau atau nama penuhnya Mat Kilau bin Imam Rasul. Dikenali sebagai seorang pahlawan yang bermati-matian berjuang demi menentang penjajah British di Pahang. Dengan mengikut jejak langkah bapa beliau yang turut dikenali ramai, Imam Rasul iaitu Tok Gajah, yang namanya tak akan dilupakan dari segenap lapisan masyarakat khususnya di Malaysia. Dikatakan Mat Kilau dilahirkan sekitar tahun 1865 dan 1866. Namun ada juga yang mengatakan bahawa beliau sebenarnya lahir pada tahun 1847. Mat Kilau dikatakan dilahirkan di Kampung Masjid Pulau Tawa, Jerantut, Pahang, yang mana beliau merupakan anak sulung kepada Tok Gajah dan Teh Mahda. Hasil perkahwinan Mat Kilau bersama Yang Ci telah dikurniakan 3 orang anak. Pada zaman kanak-kanak beliau, Mat Kilau telah didedahkan dengan mengaji Al-Quran, berzanji dan dikir maulud, dan kemudian barulah Mat Kilau belajar berdikir rebana dan menjadi seorang pendikir terkenal di Pulau Tawa, Jerantut, Pahang pada ketika itu. Mat Kilau juga turut terkenal dengan kehebatan beliau dalam ilmu yang dipelajarinya, terutama ilmu kebatinannya. Mat Kilau mempelajari silat seperti sahabatnya yang lain, tetapi beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata, misalnya keris, tombak dan parang. Mat Kilau juga dikatakan pernah mempelajari ilmu kepahlawanan, iaitu beliau boleh menghilangkan diri. Ilmu ni difahamkan banyak dituntut daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Sebagai seorang pejuang dan juga pahlawan anak Melayu jati, Mat Kilau juga banyak mengamalkan amalan-amalan seperti mantra, jampi serapah, doa dan isim bagi mempertahankan diri sendiri, dan yang utama sekali semestinya untuk menewaskan musuh. Mat Kilau juga dikatakan mempunyai pemikiran yang matang, dan beliau seorang pemuda yang sangat disegani oleh orang sebab dia juga suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Walaupun begitu, pada tahun 1890-an difahamkan telah berlaku pemberontakan yang menyebabkan rakyat Pahang marah dengan tindakan pihak British sebab mengambil alih tugas memungut cukai dan hasil daripada pembesaran negeri yang telah dilantik. Antara yang menerima akibat daripada campur tangan pentadbiran British di Pahang adalah pembesar negeri, iaitu Tok Gajah dan Datuk Bahaman. Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah sama-sama melakukan pemberontakan terhadap pihak British, tapi rasa sedih menghambat perasaan diorang bila pihak pemberontak tak dapat sokongan terhadap pergerakan penentangan British pada waktu tu. Dikatakan Sultan hanya mementingkan darjat dan jalinan persahabatan dengan pihak British sampai sanggup mengkhianati bangsa dan rakyatnya sendiri bagi memantapkan pemberontakan di Semantan. Pada Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Clifford, iaitu seorang penjajah British, datang ke Pulau Tawa dan berunding dengan Mat Kilau. Ramai pengikut Mat Kilau yang sanggup sehidup semati bersama Mat Kilau seperti Pawang Noh, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, Awang dan Mat Tahir. Masa British menyerang Jeram Ampai, Kuala Tembeling dan Lubuk Terua, Mat Kilau dan sahabatnya berjaya merampas hanya dalam masa 15 hari sahaja, dan ini telah menimbulkan rasa tak puas hati kepada pihak British. Disebabkan tu, Mat Kilau dan sahabat-sahabatnya terpaksa berundur. Dalam pada mereka ni berundur, dikatakan bahawa mereka telah berjaya membunuh EAY selaku pemangku penguasa Ulu Pahang. Disebabkan itulah Mat Kilau telah bersembunyi di Kampung Penar Patani dan memulakan kehidupannya sebagai pelarian dengan menggantikan namanya sebagai Mat Siam. Dalam meneruskan sisa-sisa hidupnya, Clifford telah meminta Raja Siam mengarahkan Sultan Kelantan, iaitu Sultan Mansur, untuk menyerahkan Mat Kilau sama ada dalam keadaan mati ataupun hidup kepadanya. Umum mengetahui bahawa Mat Kilau terkenal dengan ilmu dan semangat kepahlawanannya. Ramai yang tak tahu bahawa Mat Kilau didakwa meninggal dunia sebanyak 3 kali. Dengan kuasa Tuhan, Mat Kilau mampu menjalani kehidupannya meskipun banyak perkara pahit yang telah melandanya. Pada masa Mat Kilau dipaksa berundur, pihak British yang agak yang Mat Kilau ni dah meninggal dunia. Berita ni dikukuhkan lagi apabila ada kenyataan bahawa Mat Kilau meninggal dunia di dalam akhbar-akhbar Inggeris yang telah diterbitkan di Singapura. Katanya Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan, dan akibatnya dia telah cedera parah di muka dan di kepalanya. Luka-luka tu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke Hilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah. Yang dikabarkan oleh orang ramai tentang kematian Mat Kilau. Tapi sebenarnya Mat Kilau telah berjaya diselamatkan oleh beberapa orang sahabatnya, iaitu Mustafa bin Awang Mat, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain.
dah jadi lumba kehidupan manusia, mesti rasa yang disimpan akan terbongkar. Tak jadi satu kekecewaan kalau dalam kehidupan seseorang tu bakal muncul duri dalam daging. Tak ada siapa sangka salah seorang daripada anak muridnya dah bagi tahu bahawa Mat Kilau ni masih hidup. Satu-satunya cara untuk membunuh Mat Kilau adalah dengan peluru yang disalut emas sahaja. Dan tersebarlah berita mengenai Mat Kilau masih hidup kepada Sultan Mansur. Sultan Mansur pun telah mengarahkan Haji Abdullah untuk menangkap Mat Kilau. Tapi satu benda yang tak dapat dijangka iaitu Haji Abdullah daripada mempunyai niat nak tangkap Mat Kilau bertukar menjadi sahabat baik Mat Kilau apabila dia kagum melihat kehandalan Mat Kilau yang mampu menghilangkan dirinya di depan mata Haji Abdullah. Mat Kilau berkata terdapat dua cara untuk menangkap dirinya. Cara pertama dengan membalutnya dengan kain kuning. Ketika mengebumikannya, mestilah diiringi oleh Datuk Bahaman, Tok Gajah dan anak-anak muridnya sahaja. Kalau ada orang lain yang nak tengok, diorang kena tengok dari jauh sahaja. Walaupun hal ni sepatutnya diketahui oleh orang-orang tertentu sahaja, tapi perkara tu telah pun dibocorkan. Dugaan demi dugaan yang harus Mat Kilau lalui, akhirnya Mat Kilau berjaya ditembak hingga tembus kulitnya dan rebahlah seorang insan mulia tanah air Malaysia. Inilah perkabaran kedua tentang kematian Mat Kilau yang telah diwawarkan oleh orang ramai. Tapi bukan semudah itu untuk menumpaskan Mat Kilau, sebab dalam beberapa saat pengebumian Mat Kilau, beliau kemudian terjaga. Ini dah membuatkan Sultan Mansur teruja melihat kehebatan Mat Kilau. Bagi memuaskan hati Raja Chulalongkorn, mayat Mat Kilau ditanamkan juga, tetapi sebaliknya mereka menggantikan mayat Mat Kilau dengan batang pokok pisang. Selepas peristiwa tu, Mat Kilau memulakan kehidupannya dengan berpindah randah serta memegang nama sebagai Muhammad bin Ibrahim dengan gelaran Mat Siam dan bukan lagi Mat Kilau. Selain Mat Siam, Mat Kilau juga banyak menggunakan nama-nama lain seperti Mat Dahan, Mat Dadu, Mat Teoh dan Din. Ada juga yang mengatakan bahawa beliau terpaksa melakukan sedemikian kerana beberapa pejuang tanah air kita seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman, Mat Lela telah melakukan sumpah bahadur yang bertujuan untuk menyorokkan identiti mereka kerana telah diburu oleh pihak British. Pada 26 Disember 1969, ada sesuatu yang telah mengebarkan seluruh rakyat Malaysia. Kemunculan semula Mat Kilau dengan pengakuan sumpahnya bahawa beliau adalah Mat Kilau, anak Tok Gajah, ketika di Masjid Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Berita ni sangat mengejutkan orang ramai kerana seperti yang diketahui ramai, Mat Kilau telah diisytiharkan mati sebelum ni. Beliau bersama pengikutnya telah beberapa kali berperang dengan tentera Inggeris dan tentera Siam di sekitar negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Pada tahun 1895, Mat Kilau dilaporkan hilang dan telah dilaporkan dibunuh di sempadan Kelantan Siam dalam laporan pemangku residen British di Pahang. Pada awal bulan Januari 1970, disebabkan isu tersebut, kerajaan Pahang telah membentuk jawatan kuasa menyiasat munculnya Mat Kilau yang telah diketuai oleh 6 orang anggota dan diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Ahmad atas perkenan ke bawah duli Sultan Pahang pada ketika itu. Tapi beberapa hari selepas mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut, kesihatan Mat Kilau dikatakan secara tiba-tiba merosot hingga menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan cara yang difahami oleh orang dan pergerakannya juga menjadi terbatas. Dikatakan perkara tersebut berlaku kerana Mat Kilau telah melanggar sumpah bahadur yang dibuat bersama rakan-rakan seperjuangannya supaya tidak mendedahkan identiti dan kisah mereka kepada umum. Disebabkan tu, bagi mengesahkan kebenaran Mat Siam, satu inisiatif telah dilakukan, iaitu individu yang berkaitan dengan Mat Kilau telah dipanggil, termasuklah sanak saudara, anak-anak murid, rakan-rakan seperjuangan dan individu-individu yang tertentu. Ini kerana pengakuan mereka diperlukan bagi menambah bukti-bukti kukuh sebelum jawatan kuasa boleh membuat keputusan sama ada Mat Siam sememangnya Mat Kilau. Sahabat-sahabat seperjuangan Mat Kilau seperti Mat Saman bin Sulaiman atau Mat Kelantan dan Raja Ibrahim bin Tan Kecil atau Pak Him serta Maimunah binti Mat Saleh atau Mek Munah yang mengenali Mat Kilau turut dipanggil. Hanya mereka sahaja yang ada bagi membuktikan pengakuan Mat Siam tu. Mereka diundang khas bagi membuat pengecaman terhadap Mat Siam di Pusat Pertanian Paya Besar Batu 5, Jalan Gambang, Kuantan. Pada jam 10.30 pagi, hari Khamis bersamaan 6 Ogos 1970, Tan Sri Haji Yahya, Menteri Besar Pahang ketika itu, mengisytiharkan bahawa Mat Siam adalah Mat Kilau, pahlawan Melayu Pahang yang menentang Inggeris pada abad ke-19. Bayang-bayang kesedihan dan kepiluan tercalik di wajahnya apabila dikatakan 10 hari selepas pengisytiharannya, iaitu pada 16 Ogos 1970, pada jam 6
4:45 pagi, Mat Kilau meninggal dunia dan dikebumikan di tanah kelahirannya di Kampung Pulau Tawa, Jerantut Pahang kerana sakit tua. Jaga agama, jaga keluarga, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara. Itu adalah amanat terakhir daripada Mat Kilau buat keluarganya. Sultan Pahang yang ketika itu berada di Johor telah memerintahkan 2 kaki payung kebesaran diraja warna bendera negeri hitam dan putih dipayungkan ke atas jenazah Mat Kilau. Dengan itu, inilah sebenarnya perkabaran mengenai kematian Mat Kilau buat kali ketiganya. Ramai yang masih berteka-teki mengenai mengapa Mat Kilau mendedahkan dirinya. Tapi ada seorang insan yang diberi nama Tok Pramu, merupakan seorang guru yang telah berusia. Dia katakan pernah mengubati Mat Kilau ketika uzur dan mengatakan bahawa Mat Kilau tidak pandai menyimpan rahsia. Tok Pramu menjelaskan tidak lama lagi Mat Kilau akan meninggal dan sebab itulah dia mengaku dirinya tu siapa. Dan tekaan Tok Pramu tu betul-betul berlaku sebab selang beberapa hari Mat Kilau pergi buat selama-lamanya. Tapi yang menjadi persoalan pertama adalah siapa sebenarnya Tok Pramu ni? Ramai yang mengatakan bahawa Tok Guru Pramu adalah Datuk Bahaman yang merupakan rakan seperjuangan Mat Kilau. Datuk Bahaman juga turut menyembunyikan identitinya sama seperti Mat Kilau, tetapi beliau menafikan pada khalayak ramai bahawa beliau bukan Datuk Bahaman. Jadi, adakah benar sumpahan Bahadur ni memang menyebabkan punca kematian Mat Kilau yang merelakan dirinya menyimpan rahsia selama berpuluh-puluh tahun kerana Datuk Bahaman mengetahui kalau mengingkari sumpah Bahadur ni ada 2 perkara yang bakal terjadi, iaitu hidup dan tidak selamat ataupun selamat dan tidak hidup. So, apa pendapat korang tentang perkongsian aku untuk hari ni? Jadi kita sebagai anak muda ni, hargailah perjuangan tok nenek kita dulu-dulu yang bersusah payah bertungkus lumus untuk memerdekakan negara kita yang tercinta ni. So, aku harap korang semua enjoy dengan video aku untuk hari ni. Thanks for watching and see you guys on my next video. Bye!